Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Kami daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim, semester 1 tahun 1 PISP Ambilan Jun 2021. Untuk ahli kumpulan kami adalah Muhammad Lumanul Hakim bin Khairul Hisham daripada P1E, Nur Farisha Izzati binti Sabaruddin daripada P1E, Nur Husna Humairah binti Hasri daripada P1H, Nur Nazirah binti Muhammad Anis daripada P1H, Zulaika binti Baharuddin daripada P1F. Jadi isi kandungan bagi pembentangan kami pertamanya adalah big idea, yang kedua adalah essential question, yang ketiga adalah pelaksanaan KPPB, yang keempat adalah pengetahuan baharu yang dihasilkan melalui KPPB, yang kelima adalah faedah yang diperoleh melalui KPPB, yang keenam cabaran yang dihadapi sepanjang melaksanakan KPPB, yang ketujuh dan terakhir adalah cadangan penambahbaikan. Sebelum itu, marilah kita melihat kepada galeri ilmu kesepaduan ilmu merentas kurikulum memacu pendidikan bertaraf dunia. Untuk kursus yang kami ambil adalah MPU 3012, ianya berkait rapat dengan kursus-kursus yang lain, iaitu MPU 3022, EDUP 3013, BAMB 3023, BAMB 3183, PIMK 3023. Kursus-kursus ini merupakan kursus-kursus direktif. Berikut merupakan hasil pembelajaran bagi kursus MPU 3012 Bahasa Melayu Komunikatif. Yang pertama, menghubung kaitkan sejarah dengan fungsi bahasa Melayu dalam konteks negara Malaysia berdasarkan rujukan daripada pelbagai sumber. Yang kedua, mengaplikasikan kesantunan bahasa dalam komunikasi lisan dengan berkesan melalui simulasi secara kumpulan. Yang ketiga, menghasilkan penulisan kreatif melalui penerapan gaya bahasa dan laras bahasa yang indah. Yang keempat, menyampaikan pengucapan awam secara jelas dengan penuh keyakinan. Dan akhir sekali, menganalisis laras bahasa dalam bahan ilmiah dengan kritis secara bertulis. Marilah kita ke slide seterusnya, iaitu Big Idea. Big Idea bagi pelaksanaan KPPB kali ini adalah kesepaduan ilmu merentas kurikulum memacu pendidikan bertaraf dunia, di mana kursus MPU 3012 iaitu Bahasa Melayu Komunikatif telah menjadi tunjang utama bagi kesemua kursus yang telah dinyatakan dalam gambar Raja Van sebentar tadi dan mengaplikasikan kesantunan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sekarang kita pergi ke essential questions. Soalan pertama adalah, apakah kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan masyarakat Malaysia? Soalan yang kedua adalah, bagaimanakah isu atau peranan bidang teras masing-masing dapat membentuk kesepaduan ilmu merentasi kurikulum kebangsaan negara? Dan soalan yang terakhir, mengapakah kesepaduan ilmu penting dalam bidang pendidikan? Seterusnya, kita beralih kepada pelaksanaan KPPB. Seterusnya, kita pergi kepada soalan tugasan, iaitu berdasarkan Big Idea, kesepaduan ilmu dalam kurikulum yang mengintegrasi dan mencantumkan pelbagai disiplin ilmu dalam pendidikan dilihat dapat melahirkan generasi yang mampu menghadapi cabaran yang mendatang sama ada dari dalam atau luar negara. Dan setiap bidang ilmu itu mempunyai kekuatan dan kelebihan tersendiri dan perlu dikuasai untuk meningkatkan kualiti kemenjadian murid. Seterusnya, tugasan 1 EDUP 3013 iaitu penulisan akademis secara individu. Soalan berbunyi, berpandukan rangsangan dan soalan-soalan penting di atas, anda dikehendaki membuat analisis tentang isu-isu atau peranan bidang teras masing-masing dalam pembentukan kesepaduan ilmu merentasi kurikulum kebangsaan negara dengan mengambil kira pelbagai aspek yang berkaitan melalui sumber rujukan yang relevan. Dikaitkan dengan tugasan 4 MPU 3012 iaitu simulasi kumpulan, berdasarkan hasil penulisan anda dalam tugasan 1 EDUP 3013I secara berkumpulan 2 atau 3 orang, anda dikehendaki melakonkan satu situasi yang menunjukkan adanya unsur kesantunan bahasa dalam kalangan
kalangan masyarakat. Anda boleh melaksanakan situasi ini dalam bentuk temu bual, forum dan sebagainya. Selanjutnya, kita beralih kepada pengalaman pelaksanaan KBBB berdasarkan model reka bentuk pembelajaran. Model reka bentuk yang pertama ialah model reka bentuk pembelajaran atau learning design yang dibahagikan kepada 4 iaitu rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, amalan pedagogi dan bermanfaatan digital. Dalam rakan pembelajaran, kami telah melakukan perbincangan bersama ahli kumpulan yang dilakukan secara berkala sepanjang proses pelaksanaan berlangsung. Seterusnya, perbincangan dan rujukan bersama pensyarah juga telah dilakukan. Dalam amalan pedagogi, kami telah membaca serta meneliti soalan tugasan dan kehendak tugasan. Seterusnya, kami telah mendengar taklimat dan arahan daripada pensyarah dan mengadakan perbincangan bersama ahli kumpulan. Seterusnya, persekitaran pembelajaran, iaitu pembelajaran dilakukan menggunakan aplikasi yang sesuai secara atas talian kesan daripada pandemik yang sedang berlangsung. Dan bermanfaatan digital, kami telah menggunakan aplikasi-aplikasi atas talian yang bersesuaian. Contohnya, aplikasi Google Meet, WhatsApp dan Zoom untuk perbincangan, Canva dan Microsoft PowerPoint untuk proses edit serta YouTube bagi proses membuat naik hasil yang telah dilakukan. Model yang seterusnya ialah model pembelajaran murid atau student learning model, iaitu belajar cara belajar, perhubungan dan aspirasi. Dalam belajar cara belajar, taklimat tugasan yang dikendalikan oleh para pensyarah telah dihadiri oleh semua pelajar. Seterusnya, para pelajar memberikan tumpuannya sepenuhnya sepanjang proses taklimat dijalankan dan pelajar juga telah mencari bahan-bahan lain sebagai rujukan bagi menghasilkan tugasan yang baik. Seterusnya, dalam perhubungan, diskusi bersama rakan-rakan dan pensyarah sepanjang proses tugasan dilaksanakan dan walaupun secara atas talian, perhubungan tidak terputus dan perbincangan masih boleh dilakukan dengan kerap. Dan dalam aspirasi, rujukan melalui tontonan video menambah semangat dan inspirasi pelajar untuk menghasilkan tugasan yang baik dan tarikh akhir penghantaran tugasan juga memberi motivasi kepada para pelajar untuk tidak menangguh untuk menyelesaikan tugasan ini. Kita beralih pula pada model Triple E, iaitu permanfaatan digital yang terbahagi kepada 3, iaitu engagement atau keterlibatan, enhancement atau penambahbaikan dan extension atau perkembangan. Dalam engagement, sesi taklimat dan rujukan bersama pensyarah telah direkodkan sebagai panduan semasa proses pelaksanaan tugasan. Setiap pelajar juga cakna terhadap tugasan masing-masing dan memberi kerjasama yang sepenuhnya sepanjang proses pelaksanaan. Dalam enhancement, setiap pelajar melakukan rujukan dari sumber-sumber yang relevan seperti format tugasan dan intonasi persembahan bagi menghasilkan persembahan yang terbaik. Dan dalam extension, penggunaan aplikasi-aplikasi yang berkaitan seperti Zoom Meeting dan Google Meet bagi proses perhubungan dan aplikasi Canva dan PowerPoint bagi menghasilkan bahan tugasan. Model yang seterusnya ialah kompetensi pembelajaran bermakna 6C, iaitu yang pertama, critical thinking atau pemikiran kritis, di mana para pelajar telah menganalisis isu-isu atau peranan bidang teras masing-masing dalam pembentukan kesepaduan ilmu merentasi kurikulum kebangsaan negara. Seterusnya, creativity, iaitu menghasilkan satu perbincangan yang meluas dan tidak tertumpu kepada satu aspek sahaja dan menggunakan pelbagai platform teknologi untuk menyelesaikan tugasan. Seterusnya, communication atau komunikasi, iaitu menggunakan kemahiran berkomunikasi yang berkesan dan menghasilkan pengucapan awam yang jelas dan berkeyakinan. Seterusnya, karakter atau sahsia, iaitu setiap pelajar mengambil rasa tanggungjawab bagi mengambil bahagian dan menyiapkan tugasan dengan baik. Seterusnya, citizenship atau kewarganegaraan, iaitu mengintegrasi dan menyelesaikan masalah dalam bidang pendidikan di negara kita. Dan yang terakhir ialah kolaboratif atau kolaborasi, iaitu melakukan tugasan secara berkumpulan untuk memupuk kemahiran interpersonal dan kerjasama antara ahli kumpulan. Baiklah, ini merupakan potongan persembahan video simulasi kumpulan iaitu tugasan 4 MPU 3012 yang telah dilaksanakan oleh Husna, Nazira serta Izati daripada kelas P1H. Mereka telah melakonkan sebuah forum yang telah menerapkan unsur-unsur kesatuan bahasa dalam kalangan masyarakat yang merupakan satu tugasan di bawah konsep KPBB menggunakan tema Big Idea Kesepaduan Ilmu Merentas Kurikulum Memacu Pendidikan Bertaraf Dunia. Dan salam hormat kepada para penonton yang menonton forum dokumen ini. Saya Nuriza Direktur Pengurusi untuk forum pada hari ini. Bersama saya, panel 1 kita yang cantik dan comel
iaitu saudari Nur Nazila binti Muhammad Anis. Apa khabar Cik Nazila? Khabar baik. Berseri-seri hari ni. Nampak senarai tu mungkin kesan COVID pula besin terus kedua kan. Okey, seterusnya kita beralih kepada panel kedua, saudari Nur Husna Humaira binti Hasri yang akan bersama-sama kita pada hari ini untuk mengupas topik yang pada saya sangat menarik untuk dibincangkan bersama. Apa tuan Najib pula? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana Seterusnya, saya akan menyentuh tentang pengetahuan baharu yang diperoleh semasa melaksanakan tugasan di bawah konsep KPPB menggunakan tema Big Idea ini. Pertama sekali, pelajar dapat menambahkan lagi ilmu serta pengetahuan baharu tentang aspek penggunaan bahasa Melayu dengan betul dalam kalangan masyarakat Malaysia yang telah menyebabkan pelajar menunjukkan unsur kesetujuan bahasa Melayu sesama sendiri dalam komunikasi lisan secara berkesan melalui simulasi secara berkumpulan. Yang kedua, pelajar telah berpeluang untuk meneroka ilmu baharu dalam penglibatan dalam pengucapan awam seperti forum dan temu bual dengan lebih mendalam lagi. Selain itu, pelajar boleh mengaplikasikan kesantunan bahasa Melayu dalam situasi formal di samping dapat mengaplikasikan kesantunan bahasa Melayu dalam masyarakat. Yang terakhir, pelajar dapat mempelajari ilmu baharu tentang teknologi di samping dapat meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi dalam diri masing-masing semasa menyiapkan tugasan ini. Aplikasi yang pelbagai seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp, PowerPoint, Canva dan YouTube telah kami gunakan sebagai inisiatif untuk berhubung dengan ahli kumpulan yang lain semasa menyiapkan tugasan ini. Pengurusan maklumat yang berkesan dapat dilakukan dengan lebih cepat apabila kami mengaplikasikan teknologi terkini semasa menyiapkan tugasan ini. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan faedah yang diperoleh melalui pelaksanaan KPPB. Faedah yang pertama, melalui kaitan dalam melakukan tugasan kerja khusus antara satu kursus dengan kursus yang lain, kami dapat menjimatkan masa dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Tugasan yang berkaitan antara kursus membantu mengurangkan beban pelajar dalam menyiapkan tugasan serta membantu pelajar menjimatkan masa dalam menyiapkan tugasan. Faedah yang kedua ialah kami dapat mengaplikasikan ilmu dari kursus yang dipelajari dalam tugasan yang dilakukan. Oleh itu, kami dapat mendalami dan lebih memahami ilmu yang telah kami pelajari. Faedah yang ketiga ialah kami dapat meningkatkan pengetahuan dan menguasai ilmu dalam teknologi serta menggunakan pelbagai aplikasi bagi menyiapkan tugasan serta meningkatkan kreativiti kami agar tugasan yang dilakukan dilihat sebagai menarik. Antara cabaran yang dihadapi sepanjang pelaksanaan KPPB ialah komunikasi dalam talian. Sejak pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia termasuk Malaysia, pembelajaran atas talian amat digalakkan yang menyebabkan masalah komunikasi berlaku atas talian. Sebagai contoh, setiap maklumat yang diberikan tidak dapat dikuasai sepenuhnya disebabkan terdapat banyak gangguan semasa di rumah. Hal ini menyukarkan kelancaran penyampaian maklumat itu dilakukan. Selain itu, cabaran internet yang kurang memuaskan juga menjadi cabaran semasa pelaksanaan KPPB ini. Liputan internet yang kurang memuaskan di setengah tempat menyebabkan kelancaran pelaksanaan KPPB kurang memuaskan. Liputan internet yang kurang memuaskan ini mungkin disebabkan oleh kedudukan tempat pelajar atau rumah pelajar yang mungkin tinggal di kawasan pedalaman yang mempunyai liputan internet yang rendah. Antara cadangan penambahbaikan bagi pelaksanaan KPPB ini ialah motivasi kepada para pelajar. Walaupun penyelaras memberikan taklimat ringkas pada hari tersebut, tetapi pelajar-pelajar agak keliru tentang apa yang perlu dilakukan. Kumpulan kami mencadangkan supaya suatu ceramah ataupun taklimat khas perlu diberikan sebelum hari program ini dijalankan. Hal ini supaya pelajar-pelajar dapat membuat persediaan tentang apa yang perlu dilakukan. Selain itu, cadangan kedua yang ingin kami usulkan ialah sasaran audiens yang lebih luas. Program ini hanya menyasarkan masyarakat di dalam negara. Oleh itu, pada masa akan datang kami mencadangkan bahawa program ini perlu diperluaskan dengan menyasarkan masyarakat luar negara supaya hubungan antara bangsa dapat diwujudkan di antara pelajar. Terima kasih diucapkan kepada saudara Luqman serta saudari Izzati, Husna dan Suleka atas pembentangan sebentar tadi. Diharapkan agar pembentangan ini dapat memberi manfaat kepada semua yang hadir dalam showcase ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian